Assalamualaikum dan apa khabar semua, saya Ras Adiba Razzi dan selamat datang sekali lagi ke rancangan Bersama Ras. Pada hari ini saya seperti biasa berbesar hati kerana dapat bersama dengan seorang lagi ahli Dewan Negara untuk membincangkan isu-isu yang pada khidmat saya isu-isu yang menarik sekali. Jadi tanpa melengahkan masa bersama saya ialah YB Fad, kita panggil dia short form ya. YB Senator Puan Fadlina Siddiq dan kita akan bincangkan mengenai hak asasi manusia di era disrupsi global. Kita terus saja berbincang ya YB Fad. Boleh Okey, YB. baru-baru ini Malaysia memenangi pengundian negara untuk menduduki satu daripada 18 kerusi dengan 180 undian ya pada Majlis Hak Asasi Manusia PBB Penggal 2022-2024. Jadi pada pandangan YB Fad ya, apakah pemikiran YB Fad mengenai topik ini? Okey, terima kasih YB Datuk Ras Adiba. Terima kasih di atas jemputan dan saya pertamanya apabila mendengar berita tersebut diumumkan, saya rasa ini adalah satu peluang yang baik untuk Malaysia sebenarnya. Pertama, ia adalah satu pengiktirafan kepada Malaysia. Yang kedua, ia harus diterajui dengan amanah dan tanggungjawab yang cukup besar. Saya ingat antara perkara yang sering disebut apabila dengan pelantikan ini dan juga mendapat kerusi ini adalah untuk melihat kepada negara sendiri terlebih dahulu. Apakah kita telah melaksanakan dan telah memperjuangkan isu-isu hak asasi di negara. Dan kita tak nak pelantikan ini sebagai kosmetik semata-mata dan ia harus dilihat sebagai terjemahan kepada tindakan dan komitmen kita kepada isu-isu dalam negara. Apakah kita bersedia sebenarnya YB? Pada pandangan saya, sebenarnya kita bersedia. Kita cukup bersedia. Cuma kebersediaan kita itu adalah berdasarkan kepada komitmen kita dalam negara terlebih dahulu. Sebab tu saya kata tadi, ia datang dengan tanggungjawab dan juga amanah. Kalau kita boleh laksanakan dan terjemahkan apa yang kita buat dalam negara kepada tindakan-tindakan kita di Majlis Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga kepada semua perjanjian-perjanjian treaties yang kita telah pun tandatangani dan convention-convention yang lain, itu menunjukkan komitmen kita cukup tinggi. Kebersediaan ini adalah bergantung kepada juga kepada kita melihat bagaimana isu-isu ini diterjemahkan dalam konteks pertama, melihat kepada isu adakah kita komit dengan isu masyarakat rentan. Itu yang paling basic bagi saya lah, asas, fundamental. Yang kedua adalah isu-isu hak asasi, kewarganegaraan, isu-isu hak kepada tanah untuk orang asal. Dan kemudian yang ketiga saya ingat adalah bagaimana kita melihat masa hadapan berdasarkan hak asasi yang sedia ada, deklarasinya, dan bagaimana kita nak accommodate dengan budaya dan agama. Kerana negara kita ini berteraskan prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan dan budaya yang multidimensi ini, multiracial, multiras, bukan ras Adiba saja, multiras ini yang sangat bagi saya memberikan juga sedikit sebanyak tanggungjawab yang cukup besar kepada Malaysia. Itu dia kata-kata daripada seorang peguam. Okey. Baiklah. Adakah pada firasat YB Fad ya, ketika ini adakah kerajaan kita committed dalam memperkasakan hak asasi manusia seperti yang YB Fad cakap tadi itu? Saya ingat dalam ketika ini adalah juga ruang dan peluang. Sebab itulah saya ingat bila dapat saja kerusi ini, kita kena maksimumkan semua sedaya upaya usaha kita ke arah komitmen itu. Yang pertama yang saya ingat yang paling besar adalah isu yang terkait rapat dengan hak asasi terlebih dahulu di Malaysia ini, kewarganegaraan, kemudian saya sangat suka kalau kita mulakan juga bahawa Dewan dan Parlimen kita mula membahaskan isu-isu ataupun laporan Suhakam, Datuk Ras. Sebab saya rasa laporan Suhakam ini adalah cerminan kepada isu-isu hak asasi di Malaysia. Dan kalau Parlimen diberikan ruang untuk membahaskan isu-isu tersebut, kita akan lihat parameter kita ni di mana sebenarnya. Adakah kita layak untuk menduduki kerusi itu dengan komitmen sedia ada dan apakah hala tuju kita berdasarkan kepada laporan Suhakam tersebut. Laporan Suhakam ini pertama kali telah pun dibentangkan di Parlimen pada 2018 dan saya ingat selepas itu kita masih menunggu adakah ia akan diteruskan, maknanya perbincangan-perbincangan itu. Ini sangat penting kerana ia akan menonjolkan satu sisi kebersediaan kita, kebesaran jiwa kita untuk mengakui bahawa adakah kita benar-benar committed kepada isu hak asasi ini.
Okey, pada pendapat Senator Fad dalam soal mengenai kesamarataan. Ini topik yang saya kira panas ketika ini. Bagi anak-anak kita yang dilahirkan di luar negara dan binasional dalam memperoleh kewarganegaraan, dan juga adakah ini sebahagian kekurangan dari aspek hak asasi manusia di negara kita? Sebenarnya keputusan apabila Mahkamah Tinggi mengumumkan keputusan tersebut, Datuk Ras, saya ingat ia adalah satu ruang ataupun keadaan yang cukup euforia. Semua orang gembira. Kerana pertama kalinya mahkamah mengiktiraf satu kewarganegaraan, maknanya dari segi hak asasi ibu juga sama taraf dengan bapa. Itu satu. Yang kedua, mahkamah mengarahkan semua autoriti yang selama ini sangat sukar memberikan kerjasama kepada ibu-ibu ini dan kanak-kanak ini untuk mendapatkan kewarganegaraan ini, untuk memberikan laluan dan memberikan identiti kepada kanak-kanak ini. Yang ketiga adalah sisi kemanusiaan mahkamah apabila mahkamah dalam keputusan itu mengiktiraf bahawa penderitaan ibu-ibu dan kanak-kanak ini adalah real, adalah benar, dan penderitaan ini menyebabkan kanak-kanak ini ternafi ataupun dinafikan hak kelangsungan hidup mereka, the survival episode hidup mereka. Jadi apabila keputusan ini dirayu oleh pihak kerajaan, pastilah ia menimbulkan kesedikit rasa ralat di pihak kita yang melihat bahawa isu ini adalah isu basic, fundamental. Kenapa mesti dirayu? Walaupun kita menerima, maknanya memberikan ruang dan kita faham dalam proses undang-undang, hak rayuan itu mesti ada. Memang pada orang yang tidak berpuas hati. Tetapi dalam isu ini saya ingat ini adalah isu yang mesti diselesaikan. Kita ada beberapa masalah bila kita melihat isu kewarganegaraan ini. Pertama, proses terlalu lama. 20 tahun pun tak pernah selesai. Yang kedua adalah hak kanak-kanak. Mereka ini mesti diberikan identiti, diberikan kewarganegaraan dan diberikan jaminan untuk pelajaran dan kesihatan. Apa kesan terbesar pada kes ini? Kanak-kanak ini dinafikan pendidikan dan kesihatan. Itu sebenarnya YB adalah seperti lost generation, generasi yang hilang. Jadi saya setuju. Saya banyak berbicara dengan sahabat-sahabat yang berada di luar negara. Betul. Apabila keluar saja berita itu, mereka macam Senator Fad kata, euforia. Orang semua berada dalam keadaan yang bersyukur kerana bertahun-tahun lamanya ada di antara anak-anak negara kita di luar sana yang tidak boleh pulang dan tidak mendapat hak sebagai warga negara. Pada pada pendapat ibu-ibu di sana kata bagaimana seorang ayah boleh mendapat hak, hak itu, tetapi sebagai seorang isteri tidak punya untuk anak mereka. Jadi ini isu yang pada saya kita tidak boleh ambil mudah. Kerana kita tidak mahu kehilangan anak-anak kita di luar sana dan seperti juga di sini ada juga anak-anak kita yang tidak punya kerakyatan. Jadi bagaimana mereka kalau di luar sana, bagaimana? Betul. Saya ingat antara laporan Suhakam yang masih lagi sebahagian besar laporan terbesar berkaitan dengan hak asasi di Malaysia adalah isu kewarganegaraan. Bukan saja yang kita bincangkan isu ibu dan kanak-kanak ini saja, tetapi kewarganegaraan yang lebih besar tentang di Sabah, rakyat di Sabah dan juga kanak-kanak tanpa dokumen, kanak-kanak tanpa negara. Ini isu besar, Datuk Ras. Saya ingat ini antara cabaran Malaysia kerana di Malaysia juga masih berdepan dengan isu-isu sebegini. Bagaimana Senator Fad sebagai seorang peguam? Saya faham bahawa senator memang peguam syariah, tetapi kalau ada kes begini dan mereka datang untuk meminta nasihat, jadi apa yang nasihat boleh diberikan kepada ibu-ibu di luar sana? Kita tidak ada satu mekanisme polisi yang sekata dan setiap kes kita kena address secara faktanya berbeza. Sebab tu saya kata penantian untuk kes-kes sebegini sangat lama. Jadi setiap kes itu harus dilihat kepada faktanya. Dan ada beberapa kes yang saya ingat sangat menyayat hati. Sebagai contoh, anak yang pertama dilahirkan di Malaysia dapatlah, dan anak kedua tidak dapat. Jadi ada perbezaan. Contoh pendidikan, abang dapat masuk sekolah, adik tak dapat masuk sekolah. Kesihatan, abang dapat layanan sebagai rakyat Malaysia, adik tidak dapat. Jadi ini memberikan kesan satu kesihatan mental kepada kanak-kanak ini. Yang saya rasa sangat berat, Datuk, yang saya kira ibu bapa mereka pun tak dapat nak bantu dalam konteks memberikan mereka sokongan kerana ibu bapa juga terlibat dengan emosi yang tertekan kerana kes
ataupun permohonan itu berlanjutan sehingga bertahun-tahun. Sebab itu antara soalan saya kepada dalam Dewan tempoh hari adalah meminta apakah pelan interim kerajaan sementara menunggu keputusan mahkamah yang final lah. Jadi kena ada pelan interim supaya langkah ataupun short term plan ini dapat kita bantu sekurang-kurangnya memastikan mereka ada jaminan pendidikan dan kesihatan. Ini paling crucial lah bagi saya. Senator seorang yang begitu aktif dalam memberi pandangan mengenai isu penderaan di media sosial sekiranya kalian mengikuti. Dan apakah yang perlu dilakukan pada pendapat Senator dalam jangka pendek dan panjang oleh kerajaan dalam mengatasi jenayah penderaan kanak-kanak yang kian berleluasa dan banyak kes terutamanya bagi kanak-kanak yang OKU? Okey, terima kasih Datuk Ras. Itu memang favourite topik Datuk Ras lah, OKU ni kan. Tapi kita bercakap dalam konteks yang lebih luas. Semua kanak-kanak yang kita rasa kita perlu berikan perhatian. Pertama, saya rasa kita ada masalah dalam pelaksanaan Child Protection Policy. Polisi perlindungan kanak-kanak. Kita ada undang-undang, kita ada Akta Kanak-Kanak yang bersifat mandatory, tetapi dalam konteks pelaksanaan, pemantauan, perlindungan, kita perlukan khusus yang kita sebut sebagai Child Protection Policy. Yang kedua, Datuk Ras, saya ingat yang penting juga adalah ekosistem selamat. Ini kena promote ekosistem selamat ni. Apakah trigger sistem untuk kanak-kanak ni? Sekiranya ada berlaku penderaan, especially kanak-kanak OKU yang tidak mampu barangkali memaklumkan beban dengan lebih meluahkan. Dan trigger sistem ini sangat penting dalam konteks community misalnya. Yang keempat, saya ingat adalah latihan-latihan kepada pegawai-pegawai sokongan krisis dan pakar sosial. Sebab itulah saya ingat antara kita punya concern dalam Dewan adalah Akta Rang Undang-Undang Pekerja Sosial kan, professional. Dan barangkali latihan ini sangat penting khususnya untuk melihat bagaimana kanak-kanak ini boleh dibantu dalam komuniti. Yang terakhir barangkali adalah sistem daftar semakkan bersalah kanak-kanak ini yang saya kira perlu diberikan perhatian dalam konteks betul-betul dimaksimalkan kerana kita tak nak kanak-kanak ini terdedah kepada mereka yang telah pun disabitkan kesalahan dan mempunyai rekod-rekod jenayah lampau berkaitan dengan penderaan dan kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Seperti juga Stockholm Syndrome. Ya, Bagaimana kanak-kanak itu telah didera oleh orang yang mereka kenali dan yang mereka sayangi, orang yang mereka berharapan tinggi kepada orang itu. 90%. Habis tu budak-budak tu dia dah buat komplain, lepas tu dia kata tak apalah, kesianlah, tak apalah, saya sayang dia ahli keluarga saya ni. Jadi benda begitu kita secara psikologi juga kita perlu berikan sokongan. Kalau tidak, anak-anak tidak tahu membezakan keadaan. Sekiranya ianya benar-benar orang itu akan menjaga mereka atau sebenarnya itu adalah sesuatu yang mereka rasai setelah bertahun-tahun lama melalui penderaan itu. Jadi saya begitu berharap Senator Fad dan sahabat-sahabat lain akan memperjuangkan terus. Sama-sama insya-Allah kita. InsyaAllah. Baiklah. Bagaimanakah pada pendapat Senator lah keadaan Parlimen Malaysia sekarang? Adakah ianya boleh jadikan sebagai satu tempat yang mendukung dan berjuang bagi hak asasi manusia ni? Saya ingat Parlimen Malaysia antara ruang yang paling efektif. Barangkali isu-isu hak asasi ni agak maknanya agak sukar dibincangkan di luar kerana kefahaman dan juga advokasi dan literasi di kalangan masyarakat mungkin jauh berbeza dengan apa yang ada dalam parlimen. Sebab itulah saya kata tadi laporan Suhakam ini mesti dibahaskan dalam parlimen dan kita mesti ambil ruang untuk meneliti semua isu-isu yang dikemukakan oleh dalam laporan Suhakam tersebut. Jadi memang saya sangat sokonglah kalau parlimen ini dijadikan ruang, termasuklah kita di Dewan Negara. Kita juga barangkali boleh usulkan agar ia dibincangkan supaya kita boleh lihat perkembangan itu dari tahun ke tahun. Laporan Suhakam setiap tahun Datuk Ras. 2000 maknanya dia dikeluarkan, tetapi baru dibahaskan sekali di Parlimen 2018. Jadi kita sangat berharap maknanya ia terus dibahaskan dan kita di Dewan Negara juga diberikan peluang untuk meneliti laporan-laporan tersebut supaya tidak ada kesenjangan dari segi satu informasi
Kedua, hala tuju. Ketiga, untuk mencadangkan apakah langkah-langkah yang sepatutnya diambil untuk memperbaiki isu hak asasi di Malaysia ini. Terima kasih Senator Fad. Baiklah, saya sebenarnya kalau boleh nak bercerita panjang lagi ni, tapi waktu kita ni terhad. Namun begitu, soalan saya yang terakhir adalah antara undang-undang yang perlu dipinda atau diperkenalkan supaya Malaysia terus mengangkat hak asasi manusia serta menjadi contoh kepada negara lain. Apakah antara undang-undang yang perlu? Saya ingat kita konsisten dalam Dewan, Datuk Ras, kita sebut undang-undang anti gangguan seksual. Kita juga sebut tentang undang-undang profession kerja sosial. Kita juga sebut tentang menyah kriminal Section 309 kerana keseksaan berkaitan bunuh diri. Saya ingat coming soon kita juga akan bahaskan berkaitan memasukkan definisi kesihatan mental dalam Akta Pekerja yang kita akan pindah. Dan barangkali juga melihat kepada undang-undang yang bersifat domestik. Saya bagi contoh, kita kena lihat balik undang-undang keluarga Islam kita juga, setakat mana ia memberikan dan menyelesaikan isu-isu kesaksamaan gender. Saya ingat ini juga kita perlu bincang, Dr. Ras, sebab orang faham kesaksamaan gender ni macam memberikan hak yang lebih kepada wanita, sedangkan tidak. Ia adalah untuk benefit lelaki, wanita, kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Sebab tu saya tekankan kesaksamaan gender ni penting, apatah lagi dalam isu-isu keadilan sosial, supaya masyarakat dan komuniti mendapat manfaat daripada agenda kesaksamaan gender ini. Saja. Terima kasih. Terima kasih. Itulah dia tadi YB Senator Fadlina Siddiq yang membincangkan bersama dengan kita mengenai hak asasi manusia. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan kepada kalian semua, terima kasih juga kerana bersama kami di dalam rancangan Bersama Ras ini, di mana kita mengupas topik-topik yang menyentuh Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dengan itu, saya Ras Adi Barazzi. Semoga kalian semua menjaga SOP dan sihat di luar sana dan jaga diri. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.